Hai, apa kabar semua? Cikgu harap semuanya berada di dalam keadaan yang selamat dan sehat. Hari ini, di dalam unit 7 ketumpatan, kita akan belajar tentang air menjadi lebih tumpat seperti yang ada di dalam buku teks kamu, muka surat 99 dan muka surat 100. Di dalam pembelajaran lepas, kamu telah belajar tentang konsep timbul dan tenggelam, di mana objek yang timbul akan kekal berada di permukaan air, manakala objek yang tenggelam akan jatuh ke dasar air. Timbul atau tenggelam sesuatu objek berhubung kait dengan ketumpatan objek tersebut dan ketumpatan air. Objek yang kurang tumpat daripada air akan timbul. Objek yang kurang tumpat daripada air akan timbul. Di sini adalah contoh-contoh objek yang timbul di permukaan air kerana objek-objek ini kurang tumpat daripada air. Objek yang lebih tumpat daripada air akan tenggelam. Objek yang lebih tumpat daripada air akan tenggelam. Di sini merupakan contoh-contoh objek yang tenggelam di dalam air kerana objek-objek ini lebih tumpat daripada air. Hari ini, kita akan belajar tentang air menjadi lebih tumpat. Sila buka buku teks kamu dan rujuk muka surat 99 dan rujuk muka surat 99. Air menjadi lebih tumpat. Lihat kedua-dua orang murid ini. Mereka sedang memerhati buah anggur yang berada di dalam bikar yang dipenuhi air. Di manakah kedudukan buah anggur tersebut? Adakah buah anggur itu berada di permukaan air ataupun tenggelam di dalam air? Ya, buah anggur itu tenggelam di dalam air. Ini bermaksud buah anggur lebih tumpat daripada air. Mari kita sama-sama membaca perbualan ini. Oh, rupa-rupanya buah anggur lebih tumpat daripada air. Bolehkah buah anggur ini ditimbulkan di permukaan air? Buah anggur boleh timbul jika air menjadi lebih tumpat. Bagaimanakah caranya? Berdasarkan perbualan itu tadi, adakah buah anggur ini boleh ditimbulkan di permukaan air? Ya, buah anggur ini boleh ditimbulkan di permukaan air jika air menjadi lebih tumpat. Adakah ketumpatan air boleh diubah? Perhatikan penyiasatan ini. Bolehkah buah anggur ini ditimbulkan di permukaan air?
Air boleh menjadi lebih tumpat apabila garam ditambah. Apabila garam dilarutkan ke dalam air, air akan menjadi lebih tumpat. Oleh itu, buah anggur yang asalnya tenggelam boleh ditimbulkan. Apakah yang akan berlaku jika gula ditambah ke dalam air? Adakah buah anggur akan timbul jika gula ditambah ke dalam air? Kamu boleh menjalankan aktiviti ini di rumah untuk mendapatkan jawapan. Sekarang, kita lihat pada penyiasatan yang seterusnya. Penyiasatan 1. Sebiji telur diletakkan ke dalam bikar yang berisi air. Apabila telur itu diletakkan ke dalam bikar yang berisi air, telur itu tenggelam di dalam air. Mengapakah telur itu tenggelam di dalam air? Mengapakah telur itu tenggelam di dalam air? Ya, ini kerana air kurang tumpat daripada telur. Oleh itu, telur tenggelam di dalam air. Air kurang tumpat daripada telur. Telur tenggelam di dalam air. Penyiasatan 2. Di dalam penyiasatan 2 ini, air ditambah garam dan diadukkan. Kemudian, sebiji telur dimasukkan ke dalam bikar yang mengandungi air yang ditambah garam. Kelihatan telur timbul di permukaan air setelah telur itu dimasukkan ke dalam bikar. Mengapakah telur itu timbul di permukaan air? Mengapakah telur itu timbul di permukaan air? Ya, telur itu timbul di permukaan air kerana air menjadi lebih tumpat setelah ditambah garam. Oleh itu, telur timbul di permukaan air. Air menjadi lebih tumpat apabila ditambah garam. Telur timbul di permukaan air. Berdasarkan penyiasatan yang dijalankan, kita dapati bahawa ketumpatan air boleh diubah dengan menambah bahan lain ke dalam air. Cikgu ulang, ketumpatan air boleh diubah dengan menambah bahan lain ke dalam air. Sekarang, kita akan membuat latihan di dalam buku aktiviti. Sediakan buku aktiviti sains tahun 3 kamu dan buka muka surat 66 dan 68. Dan buka buku tersebut, lihat muka surat 66 dan 68. Ini merupakan latihan-latihan yang perlu kamu jawab pada hari ini. Banding beza ketumpatan. Raja di bawah menunjukkan perbandingan ketumpatan beberapa jenis objek dan cecair di dalam sebuah bikar. Lihat pada raja ini. Di dalam bikar ini mengandungi cecair seperti minyak,
air, dan sirap, serta beberapa jenis objek seperti gabus, blok mainan, dan buah anggur. Soalan 1, 1 Roman. Nyatakan pemerhatian kamu terhadap gabus. Nyatakan pemerhatian kamu terhadap gabus. Apakah pemerhatian kamu terhadap gabus ini? Di manakah kedudukan gabus ini? Ya, gabus timbul di permukaan minyak, air, dan sirap. Gabus timbul di permukaan minyak, air, dan sirap. Jadi, kamu boleh letakkan pemerhatian kamu terhadap gabus ialah gabus timbul di permukaan minyak, air, dan sirap. Soalan 1, 2 Roman. Apakah inference kamu terhadap gabus? Apakah inference kamu terhadap gabus? Apakah maksud inference? Inference ialah membuat kesimpulan awal yang munasabah untuk menerangkan sesuatu pemerhatian. Jadi, apakah kesimpulan awal yang munasabah untuk menerangkan kedudukan gabus yang timbul di permukaan minyak, air, dan sirap? Apakah inference kamu terhadap pemerhatian kamu pada gabus ini? Ya, gabus kurang tumpat daripada minyak, air, dan sirap. Cikgu ulang, gabus kurang tumpat daripada minyak, air, dan sirap. Jadi, kamu boleh tulis di sini, inference kamu terhadap gabus ialah gabus kurang tumpat daripada minyak, air, dan sirap. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan 2, 1 Roman. Sekiranya kunci dimasukkan ke dalam bikar, ramalkan kedudukan kunci yang betul dengan menandakan X pada raja di atas. Sekiranya kunci dimasukkan ke dalam bikar, ramalkan kedudukan kunci yang betul dengan menandakan X pada bikar. Ini. Okey, jadi dalam soalan ini, apa yang kamu perlu lakukan? Kamu perlu ramalkan kedudukan kunci yang betul sekiranya kunci ini dimasukkan ke dalam bikar. Kamu kena tanda kedudukan kunci itu dengan X. Sama ada di sini, di sini, di sini, atau di sini. Okey, kamu kena ramalkan kedudukan kunci itu dengan betul. Untuk soalan ini, cikgu hendak kamu jawab sendiri. Untuk soalan ini, cikgu hendak kamu jawab sendiri. Soalan 2, 2 Roman. Berikan inference kamu bagi jawapan di atas. Berikan inference kamu bagi jawapan di atas. Soalan 2 Roman ini berkait rapat dengan jawapan yang kamu berikan di soalan
1 Roman tadi. Okey. Jadi, kamu kena berikan inference mengapa kamu tandahkan kedudukan kunci ini di dalam bikar ini. Jika kamu tanda di sini, kamu kena berikan inference mengapa kedudukan kunci itu berada di sini. Dan jika kamu tandakan di sini, kamu kena nyatakan juga inference mengapa. Okey? Berikan inference mengapa kamu berikan jawapan seperti yang kamu tandakan di dalam bikar ini. Okey? Untuk soalan ini pun, cikgu hendak kamu jawab sendiri. Untuk soalan ini, cikgu hendak kamu jawab sendiri. Soalan 3. Lengkapkan ayat di bawah. 1 Roman. Objek dan cecair yang tempat kosong daripada air akan timbul di permukaan air. Okey, jadi kamu kena isikan tempat kosong ini dengan jawapan yang betul. Okey, seterusnya, soalan seterusnya. Soalan 3, 2 Roman. Objek dan cecair yang tempat kosong daripada air akan tenggelam dalam air. Okey, jadi kamu kena isi jawapan yang betul di tempat kosong ini. Untuk aktiviti seterusnya, sila buka buku aktiviti kamu ke muka surat 68. Lihat muka surat 68. Air menjadi lebih tumpat. Lim menjalankan aktiviti A dan B seperti di bawah. Di dalam aktiviti A, Lim memasukkan sebiji telur ke dalam sebuah bikar yang berisi air. Dan kelihatan telur itu tenggelam di dalam air. Manakala di dalam aktiviti B, kita dapat lihat Lim memasukkan ataupun menambah garam ke dalam bikar yang berisi air dan telur. Kemudian, Lim mengadukkan ataupun mengacau air di dalam bikar tersebut. Akhirnya, kelihatan telur itu timbul di permukaan air. Soalan 1. Perhatikan aktiviti A. Bandingkan ketumpatan air dengan telur. Perhatikan aktiviti A. Bandingkan ketumpatan air dengan telur. Okey, jadi untuk soalan ini kamu kena perhatikan aktiviti A. Okey, dan bandingkan ketumpatan air dengan telur. Okey, kamu boleh tulis jawapan kamu di sini. Soalan 2. Perhatikan aktiviti B. 1 Roman. Mengapakah telur timbul? Mengapakah telur timbul? Untuk soalan ini, kamu kena perhatikan aktiviti B dan nyatakan mengapa telur ini timbul. Soalan 2 Roman. Bagaimanakah air boleh menjadi lebih tumpat? Bagaimanakah air boleh menjadi lebih tumpat? Okey, kamu lihat dalam aktiviti B, kamu nyatakan bagaimana air ini boleh menjadi lebih tumpat. Soalan 3. Tandakan betul pada bahan yang boleh menjadikan air lebih tumpat.
tandakan betul pada bahan yang boleh menjadikan air lebih tumpah. Di sini kamu ada 4 pilihan bahan: gula, susu pekat, minyak masak dan pasir. Jadi kamu boleh tandakan mana-mana bahan yang boleh menjadikan air lebih tumpah. Okey, jadi setakat ini saja latihan yang kamu perlu jawab pada hari ini. Kita telah tiba pada akhir pembelajaran. Cikgu harap semua anak-anak murid akan kekal selamat dan sehat pada setiap masa. Terima kasih dan jumpa lagi.